Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khaliwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah pertusan taksiah kepada Tuan Yang Terutama Datuk Lail Utama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, Kerajaan dan Rakyat Republik Indonesia berikutan dengan gempa bumi yang melanda di Cianjur, Jawa Barat baru-baru ini. Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN Plus ADMM Plus ke-9 berakhir di Soka Siem Reap Resort and Convention Centre, Siem Reap, Kerajaan Kemboja. Yang berhormat Pihin Datu Lalu Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang mengetuai delegasi negara Brunei Darussalam ke mesyuarat retreat ADMM dan juga ADMM ke-16 sebelum ini menghadiri mesyuarat tersebut. Program bermula dengan kunjungan hormat bersama Menteri-Menteri Pertahanan dan para wakil ADMM Plus dan Setiausaha Agong ASEAN kepada Perdana Menteri Kemboja. Tuan Yang Terutama Samnak YK Meher Sena Pade Techo Hun Sen dalam ucap tama antara lain mengiktiraf kepentingan ADMM Plus sebagai platform kritikal bagi membina perpaduan, persefahaman bersama dan bertukar-tukar pandangan mengenai lanskap keselamatan serantau. Mesyuarat ADMM Plus diakhiri dengan menerima pakai deklarasi bersama oleh Menteri-Menteri Pertahanan ADMM Plus mengenai kerjasama pertahanan untuk memperkukuh perpaduan bagi keselamatan harmoni. Juga diadakan penyerahan pengerusi ADMM dari Kerajaan Kemboja kepada Republik Indonesia. Keberkesanan sistem pemantauan dan perkongsian maklumat tepat pada masanya terus menjadi tulang belakang dalam memperkukuhkan kesiapsediaan serantau. Bagaimanapun, pemantauan kesihatan awam tidak seharusnya diambil ringan dengan pemantauan hanya dilakukan oleh pihak berkuasa. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menggariskan perkara itu semasa majlis penutupan Persidangan Kesihatan Awam Digital DPH ASEAN yang berlangsung di The Empire Brunei, Cerudong. Public health surveillance can only be effective with community engagement, transnational collaboration and knowledge sharing. Furthermore, the speed and accuracy of this knowledge transfer and dissemination is critical to public health emergency management. Juga hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Datuk Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agong ASEAN. Usaha bagi pendigitalan berperanan penting dan semakin mendapat perhatian terutama semasa pandemik COVID-19. Negara Brunei Darussalam mengambil pendekatan holistik dan terancang untuk memacu transformasi digital sistem penjagaan kesihatan. Timbalan Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan menyatakan perkara tersebut dalam ucap tama semasa Persidangan Kesihatan Awam Digital DPH ASEAN kedua. Acara berlangsung di The Empire Brunei. Dengan tajuk Transformasi Penjagaan Kesihatan Digital Negara Brunei Darussalam, Dr. Ang Swee Hoi juga mengongsikan semasa tempoh peralihan ke fasa endemik, Kementerian Kesihatan bekerjasama dengan EV Teknologi menggunakan semula pengesanan kontak dalam aplikasi mudah alih Rural Health kepada aplikasi pengurusan kesihatan kebangsaan untuk meningkatkan kesihatan penduduk termasuk cabaran BN on the move. Persidangan DPH diteruskan dengan sesi fireside chat bertajuk memanfaatkan teknologi digital dalam epidemiologi lapangan yang dibentangkan oleh 4 panel. Sesi membincangkan pertimbangan dan peluang dalam bekerjasama dengan syarikat teknologi serta meneroka cara untuk membantu dalam kawanan penyakit berjangkit. Berdasarkan laporan Kajian Tenaga Kerja 2021, kadar pengangguran di negara ini menurun dari 7.3% kepada 4.9% pada tahun 2021 dengan kerjasama semua pihak terutamanya pihak berkepentingan industri, institusi latihan dan syarikat swasta.
Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri semasa berucap pada Majlis Pembukaan Rasmi Pesta Kerjaya 2022 juga menekankan usaha akan diteruskan bagi 3 agenda dalam memastikan tenaga kerja bersiap siaga dengan alam pekerjaan yang sentiasa berubah. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmaddin bin Haji Abdul Rahman berkata, ketiga-tiga agenda tersebut ialah menyokong kepentingan pembelajaran sepanjang hayat, menjadikan tempat kerja inklusif dan progresif serta mengukuhkan jalinan dan kolaborasi antara sektor awam dan swasta. Alhamdulillah, we have seen an increase in the number of locals employed in the private sector, where the recent labour force survey for 2021 has recorded an increase from 83,000 to 86,000 local in the private sector. Hence, to sustain this performance and for continuous growth, it requires cohesive effort from all key stakeholders. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sofina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Lebih 30 agensi kerajaan dan lebih 100 syarikat swasta menyertai Pesta Kerjaya kali ini yang dianjurkan oleh Sekretariat Manpower Planning and Employment Council MPEC. Ia berlangsung sehingga 27 November di Dewan 1 dan 2 Pusat Persidangan Antarabangsa Bridex Jerudong dari pukul 9 pagi hingga 6 petang, kecuali pada hari Jumaat dari pukul 2.30 hingga 5 petang. Penelitian terhadap tahap pencapaian budaya membaca di negara Brunei Darussalam hendaklah dilaksanakan bagi mengenal pasti tahap budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menyatakan demikian dalam teks ucapan yang dibacakan semasa Majlis Kemuncak Karnival Memperkasa Budaya Membaca 2022. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad menambah, melalui hasil penelitian itu nanti akan dapat diketahui faktor-faktor yang dapat ditingkatkan dan diperbaiki oleh semua pihak dalam sama-sama memupuk budaya membaca di negara ini. Teks ucapan tersebut dibacakan oleh Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Dampingilah buku dan jadikanlah amalan membaca sebagai amalan seharian. Manfaatnya mungkin tidak akan nampak serta-merta, tetapi apa yang pasti, tidak akan rugi bagi orang yang membaca. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan hamba-hambanya untuk menuntut ilmu. Majlis diselanjutkan dengan pelancaran perkhidmatan e-buku Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka dan penyampaian hadiah. Karnival diadakan bagi memupuk budaya membaca dan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat secara tidak formal melalui pelbagai medium yang boleh dilaksanakan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka di seluruh negara. Kursus pengenalan bahasa Arab asas komunikasi diadakan bagi memberi pendedahan dan memperkenalkan para peserta dengan asas-asas bahasa Arab. Di samping itu, ia juga mengajar dan melatih para peserta dengan ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang lazim dan mudah dalam komunikasi seharian. Perkara tersebut dikongsikan oleh Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama pada majlis penyampaian sijil kursus pengenalan bahasa Arab asas komunikasi. Menurut Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hasan lagi, menguasai bahasa Arab adalah penting kerana ia berkait rapat dengan memahami bahasa Al-Quran. Majlis berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Agama. Amnya, bahasa Arab tidaklah boleh dipisahkan daripada pelaksanaan amal ibadat kita ini sebagai orang Islam. Dan perkara ini saja sudah cukup menjadi bukti dan petunjuk bahawa fungsi bahasa Arab amat besar dalam pelaksanaan tuntutan agama Islam. Pada majlis ini, 25 peserta yang berjaya menamatkan kursus menerima sijil masing-masing. Diadakan selama 8 hari. Kursus dianjurkan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama melalui unit program Ta'ziz Al-Lughah Al-Arabiyah bil Madaris Al-Arabiyah, Pejabat Setiausaha Tetap dengan kerjasama Bahagian Perancangan dan Pembangunan Sumber Manusia, Jabatan Pentadbiran. Para peserta terdiri daripada pegawai-pegawai dan kaki tangan dari Jabatan Perdana Menteri, Polis Diraja Brunei, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.
Pameran melukis pelajar sekolah rendah negara Brunei Darussalam kali keempat sedang berlangsung di pusat membeli belah One City Salam Bigar. Dianjurkan bersama Kementerian Pendidikan dan Kedutaan Republik Rakyat China di negara ini, pameran bertujuan mengukuhkan kerjasama persefahaman dan persahabatan antara kedua-dua buah negara. Pameran membawa tema Sukan Asia Hangzhou ke-19. Kemarin diadakan majlis penganugerahan dan pelancaran pameran tersebut. Penyerahan hadiah kepada pemenang disempurnakan oleh Dr. Daeng Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan dan Puan Yang Terutama Yu Hong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. 166 karya daripada 28 buah sekolah telah diterima secara keseluruhan. Pameran dibukakan kepada orang ramai sehingga Jumaat ini. Dorongan kedua ibu bapa saya dan kakak saya. Saya mendapat idea daripada Google dan idea saya sendiri. I just wanted to be like different art from everyone else, like abstract art, and I wanted to make it very colorful, so I just took a bit of like the logo style, the cartoon face style, and then put it in, then that's how I got it. Anugerah Perniagaan Shell LifeWire Brunei diadakan bagi meraihkan usahawan muda yang cemerlang di negara Brunei Darussalam yang mengetengahkan rancangan perniagaan berkualiti tinggi dan ingin menjalankan perniagaan yang berjaya. Kemarin diadakan majlis penyampaian hadiah anugerah tersebut yang berlangsung di sebuah hotel di Kampung Anggrek Desa. Penyampaian hadiah kepada pemenang disempurnakan oleh Daeng Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Kategori institusi tinggi dimenangi oleh kumpulan Crop Culture dan membawa pulang hadiah RM5,000. Manakala kumpulan Kaimana Living mendapat hadiah RM10,000 setelah memenangi kategori terbuka. Projek telah bermula sejak Mei lalu dengan para peserta menyertai aktiviti LifeWire Bootcamp dan bengkel siri perancangan perniagaan selain mendapatkan tunjuk ajar perdagangan. Congratulations once again. Status harian normal baharu COVID-19, 2 kes berada dalam kategori 5 iaitu yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU. Kementerian Kesihatan maklumkan 653 kes dilaporkan sembuh kemarin dengan 1 kes kematian dicatatkan. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.6%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.8%.